Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Bycam Studio. JDT gagal meneruskan rentak kemenangan mereka apabila mereka telah kalah. Bukan kalah biasa, tetapi kalah besar 1-4 kepada Pohang Steelers pada aksi ketiga kumpulan G, yang mana menyaksikan JDT jatuh di tangga ketiga liga, 3 mata di belakang Pohang Steelers di tangga kedua dan 6 mata di belakang Nagoya Grampus di tangga pertama. Apa yang pasti, prestasi pengadil daripada Australia iaitu Shaun Evans bakal menjadi perbualan hangat apabila dia telah menghadiahkan bukan 1, bukan 2 tetapi 3 penalti kepada Pohang Steelers. Aku dengar cerita yang pengadil tu kau kena attack kat Ijing. Wah, laju betul tentu bawang kita ni buat kerja. Nak tak nak, tahan maki je lah Shaun 2-3 hari ni. Tapi sebelum tu, aku nak tanya, patut ke tidak Pohang dapat 3 penalti tu? Cuba share sikit pendapat korang dekat komen kat bawah ni. Aku nak baca. Kalau tanya pendapat aku, bagi aku lah kan, 3 penalti tu bagi aku patut. Sebab apa? Sebabnya aku nampak ada foul berlaku kat situ. Tu aku punya pendapat lah. Pendapat kita mungkinlah berbeza. Bagi aku penalti, bagi korang mungkinlah tak. Jadi kita mulakan dulu dengan line up dan formasi JDT. Formasi dan line up kali ini berbeza berbanding pada sebelum ini apabila JDT telah menggunakan formasi 4-1-4-1 di mana Safawi tiada dalam list kali ini. Dan tempat dia telah digantikan oleh Afiq Fazal. Apa yang menariknya, JDT telah menggunakan 4 midfielder untuk game ini. Menarik ni. Berdasarkan pemerhatian aku atas padang, JDT bermula dengan formasi 4-1-4-1 di mana Arif Aiman bermain sebagai left midfielder dan Leandro Velasquez bermain sebagai right midfielder. Dan secara perlahan, formasi mereka bertukar menjadi 4-4-2 di mana apa yang aku nampak, Syafiq Rahim bermain sebagai attacking midfielder di belakang Bergson. Cuma pada pandangan aku rasa yang role yang dimainkan oleh Syafiq Rahim tu lebih sesuai diisi oleh Syafiq Ahmad. Sebab apa yang aku nampak, Syafiq Ahmad lebih menyelah bermain dalam role tersebut ketika bersama dengan skuad kebangsaan. Tapi itulah, dah masuk 3 game ni, 3 game kita tak nampak batang hidung Syafiq Ahmad ni. Sampai bila nak simpan Syafiq Ahmad ni? Rugilah player yang berbakat macam Syafiq Ahmad ni tak dibagi peluang. Sama lah agak macam Akia tu. Tapi at least Akia dah main dalam ACL ni. Syafiq Ahmad bila lagi? Kita masuk dulu ke dalam first half. 10 minit yang pertama, tempo yang agak slow ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan ni. Boleh dikatakan waktu ni mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan rentak. Lagipun bermain dalam keadaan hujan, padang pun basah. Bukan setakat basah, padang ni memang teruk weh. Rumput tercabut sana sini. Dari first game lagi aku nampak bola tak semua langsung. Tapi nak buat macam mana? Main je lah. Dan satu lagi aku nampak, back pass. Aku nampak yang JDT ni terlalu kerap bermain back pass ke belakang. Macam aku cakap pada video aku sebelum ni, aku memang tak suka permainan back pass ni. Silap sikit je boleh gol. Contohnya pada minit ke-11, back pass daripada Leandro, sikit lagi nak bagi gol kepada Pohang tu. Nasib baiklah keeper sempat blok bola tu. Kalau tak sia-sia gol. Pada minit ke-13, JDT mendapat peluang hasil daripada crossing Matt Davis. Tapi tak kena kepada Syafiq Rahim. Follow up daripada Arif Aiman pula berjaya diblok oleh pertahanan Pohang. Dan pada minit ke-16, JDT telah berjaya mendahului perlawanan apabila rembatan Leandro Velasquez membias terkena pertahanan Pohang lalu masuk ke gawang gol. Time tu aku rasa, JDT ni boleh fight Pohang ni. Ada peluang. Awal-awal pun dah skor. Kalau main macam ni, ada chance nak menang game ni. Time tu lah aku rasa macam tu. Tapi, tak sampai 10 minit, dia pula jadi punca Pohang dapat penalti. Boleh pula dia pergi foul player Pohang tu. Kalau tengok betul-betul, nampak ada sedikit sentuhan kat situ. Sikit-sikit pun cukuplah dapat penalti. Dan Pohang tak ada masalah untuk skor penalti tersebut melalui Boris Tashti. Tak lama lepas tu, Pohang dapat penalti yang kedua apabila kesilapan Mauricio yang membuat sliding tackle terkena kaki Mario Kvesic. Awal-awal nampak macam tak ada apa-apa lah kan. Last penalti. Sial member sampai terseliuh kaki tu. Bukan main kuat meraung kat tepi tu. Sampai kena tukar member. Ada yang cakap tak sepatutnya penalti sebab dia yang salah landing. Tapi di mata pengadil ada foul kat situ. Sepakan pertama yang diambil oleh Kapten Pohang berjaya di-save oleh Faizal. Tetapi terpaksa retake apabila kaki dia tak pijak line. Patutnya dia kena pijak. Ambil kali kedua, gol lah. Tak ada apa dah. Lepas gol kedua tu, nampak yang JDT macam lost sikit. Mereka tak boleh nak settle down. Dah start buat foul, passing pun tak kena, back pass makin menjadi-jadi. Tamat first half, JDT 1, Pohang 2. Secara overall, untuk first half, JDT agak bergelut untuk control game. Apabila tiap kali mereka pegang bola, mereka akan cepat-cepat dipressing oleh pemain Pohang. Bila dah kena press, mereka akan pass bola ke belakang untuk mereka build up semula. Apa yang aku nampak, bahagian kanan je hidup.
bahagian kiri out. Arif Aiman first half memang tak menyelah mana. Dan melihat pada statistik untuk first half, dari segi possession dan shoot, JDT 45%, 4 shot dan 1 on target. Pohang 55%, 7 shot, 4 on target. Masuk ke second half, JDT dilihat cuba untuk meningkatkan tempo dan intensiti permainan mereka. Kalau kita lihat 3 minit pertama, mereka telah berjaya melakukan 2 percubaan ataupun 2 shooting. Dua-dua melalui Bergson. Nampak seakan-akan ada petanda kebangkitan JDT kat situ. Dan pada minit ke-55, JDT dapat lagi peluang. Tapi tandukan Nacho tersasar selepas dribble baik Arif Aiman daripada belah tepi. Minit ke-65, Pohang pula ada chance nak skor apabila tandukan Matt Davis terkena palang hasil daripada free kick. Kemudian JDT bertukar formasi kepada 4-3-3 apabila Sumarih dibawa masuk dan Afiq Fazai dibawa keluar. Sebab time ni belah kanan pula yang tak hidup. Sebab itulah Kelly Boy masuk. Kasih tambah sengat sikit kat situ. Dan pada minit ke-81, JDT semakin malang apabila Pohang telah berjaya tambah gol yang ketiga setelah cubaan offside daripada pemain JDT gagal. Mudah sangat gol tu. Simple passing je. 1-2, lepas tu gol. Tak lama kemudian, pemain yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba apabila Zul Helmi Depola telah melakukan debut bersama JDT pada kali ini. Abang Zul dah masuk tu. Jaga-jaga Pohang. Tak cukup dengan 2 penalti. Kali ini Pohang mendapat penalti yang ketiga. Apabila kali ini, Matt Davis pula yang melakukan tolakan terhadap pemain Pohang. Dan apa lagi, penalti ini disudahkan dengan cemerlang oleh Lim Sam Hyuk. Nampak tak kat situ? De Paula masuk je, terus gol. Tapi gol untuk Pohang lah, bukan untuk JDT. Tamat perlawanan, Pohang 4, JDT 1. Secara overall, JDT nampak agak bergelut dalam game ni. Mereka hilang kreativiti, mereka banyak buat mistake dari segi passing, terlalu banyak back pass apabila di pressing. Syafiq Rahim pula tak menjadi mana dalam game ni. Tak macam game-game sebelum ni. Bergson pula terus lost dalam game ni. Tak ada player yang boleh suap bola-bola cantik kat dia. Bergson 3 game 0 gol. Pohang pula cukup disiplin dalam game ni. Mereka bermain secara pressing. Nampak je mistake daripada player JDT. Cepat-cepat mereka pergi counter attack. Manakala bahagian belakang mereka cukup compact. Sampaikan pemain JDT tak ada idea nak tembus bahagian defend diorang tu. Jadi untuk next game lawan Pohang sekali lagi, menarik untuk kita lihat mampukah JDT bangkit kali ini. Jadi itu je lah apa yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa geng, jangan tunggu apa-apa, boleh komen kat bawah. Apa yang penting, hashtag sebar macam fitnah. Nama aku Halim Mas, aku ciao dulu. Peace. Assalamualaikum.